Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kami hari ini daripada Kuliah Hijab iaitu beranggotakan saya Muhammad Kabir Rasidi, saudara Uzair Hakimi, saudara Muhammad Syazani dan Ahmad Zulfahmi. Hari ini kami akan terangkan tentang solat khauf, iaitu solat ketika perang. Baiklah, insyaAllah yang pertama sekali ialah definisi solat khauf. Apakah definisinya? Definisinya ialah solat yang dilakukan ketika dalam keadaan peperangan atau keadaan terlalu takut. Seterusnya dalil daripada Quran. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, dan apabila engkau, wahai Muhammad, berada dalam kalangan mereka semasa perang, lalu engkau mendirikan sembahyang dengan menjadi imam mereka, maka hendaklah sepuak dari mereka berdiri mengerjakan sembahyang bersamamu, dan hendaklah mereka menyandang senjata masing-masing. Kemudian apabila mereka telah sujud, maka hendaklah mereka berundur ke belakang untuk menjaga serbuan musuh. Dan hendaklah datang pula puak yang lain, yang kedua, yang belum sembahyang, kerana menjaga serbuan musuh. Maka hendaklah mereka bersembahyang berjemaah bersama-samamu, dan hendaklah mereka mengambil langkah berjaga-jaga serta menyandang senjata masing-masing. Orang-orang kafir memang suka kalau kamu cuai, lalai akan senjata dan harta benda kamu, supaya dengan jalan itu mereka dapat menyerbu kamu beramai-ramai dengan serentak. Dan tidaklah kamu berdosa meletakkan senjata masing-masing. Jika kamu dihalangi sesuatu yang menyusahkan disebabkan hujan atau kamu sakit, dan hendaklah kamu mengambil langkah berjaga-jaga. Sesungguhnya Allah telah menyediakan bagi orang-orang kafir itu azab seksa yang amat menghina. Surah An-Nisa ayat 102. Kemudian daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Mujahid meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan solat itu melalui lisan Nabi kamu ketika bermukim solat 4 rakaat, iaitu solat fardu biasa, ketika dalam perjalanan 2 rakaat, iaitu solat qasar, solat jamak, dan ketika dalam peperangan 1 rakaat, iaitu solat khauf ni. Info tambahan, 1 rakaat itu makmum solat berjemaah bersama imam 1 rakaat pada rakaat pertama, dan pada rakaat kedua solat berasingan. Hadis riwayat Muslim. Sekarang, kita lihat hukum salat khauf. Apakah hukum salat khauf? Salat khauf adalah disyariatkan dan ianya harus dalam semua keadaan peperangan yang dibenarkan oleh syarak. Secara amnya ianya harus, yakni dibolehkan untuk dilakukan mengikut syarat-syarat dan keadaan yang telah ditetapkan oleh syariat Islamiah. Baiklah, insyaAllah seterusnya ialah sebab yang membolehkan solat khauf. Kita tahu solat khauf ni ialah solat ketika perang. So, semestinya yang pertamanya ialah kehadiran musuh. Dan yang kedua ialah terlalu takut, seperti penyerang yang menyerang manusia, pencuri atau binatang buas. Dan yang ketiga, bencana alam seperti kebakaran, banjir, lemas atau tenggelam, gempa bumi, letusan gunung berapi. Okey, baik, seterusnya syarat-syarat solat khauf. Yang pertama, peperangan tersebut dibenarkan oleh syarak, seperti memerangi orang kafir harbi, penentang kerajaan Islam, penyerang yang ingin menumpahkan darah dan mencabul kehormatan. Yang kedua, kehadiran musuh atau sebab ketakutan berkecamuk pertempuran, kehadiran binatang seperti singa atau ular, kejadian bencana alam seperti kebakaran, tsunami, lemas dan gempa bumi. Okey, kita masuk kepada kaifiat, iaitu cara-cara solat khauf. Macam mana ni nak solat khauf ni? Imam dia perlu membahagikan jemaah kepada 2 kumpulan. Kumpulan pertama kena solat bersama imam, solat bersama dia dulu. Dan kumpulan kedua dia kena berdiri menghadap musuh untuk berkawal. Kemudian imam ni dia punya kerja dia kena solat, dia kena mengimamkan dua-dua kumpulan ni. Di mana kumpulan yang pertama dia kena niat solat fardu, dan kumpulan kedua dia kena mengimamkan mereka dengan niat dia kena solat sunat.
Faham? Ha. Okey, kita tengok pada petikan yang ketiga tu. Imam solat dengan kumpulan pertama dan memberi salam bersama mereka. Ni dia solat fardu. Kemudian setelah selesai, kumpulan tersebut pergi menghadap ke arah musuh untuk berkawal dan datang pula kumpulan yang kedua dan imam mengimamkan mereka. Pada masa ni imam kena niat solat sunat dan kumpulan yang kedua ni, makmum kumpulan yang kedua ni depa kena niat solat fardu. Perkara ini dibolehkan secara sepakat ulama. Faham? Okey. Cara salat khauf yang kedua, iaitu ketika keadaan terlalu takut atau syiddatul khauf, iaitu bagi kepada dua. Yang pertama, dalam keadaan terlalu takut dan tidak boleh bersalat berjamaah, dibolehkan untuk salat dalam keadaan berjalan kaki atau menunggang kenderaan mengikut kedudukan mereka. Mereka menggunakan isyarat dengan kepala untuk rukuk dan sujud ke arah mana sahaja mereka mahu. Yang kedua, mereka memulakan salat dengan takbiratul ihram dalam keadaan menghadap kiblat sekiranya mereka mampu berbuat demikian atau ke mana arah sekiranya tidak mampu kerana terpaksa. Kita lihat pula firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 238 dan 239. Maksudnya, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, iaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Dan jika kamu takuti sesuatu bahaya, maka sembahyanglah sambil berjalan atau berkenderaan. Kemudian apabila kamu telah aman sentosa, maka hendaklah kamu mengingati Allah dengan mengerjakan sembahyang secara yang lebih sempurna. Sebagaimana Allah telah mengajar kamu apa yang kamu tidak mengetahui. Ayat ini menjelaskan tentang cara-cara salat khauf yang kedua tadi. Baiklah, insya-Allah seterusnya ialah cara pelaksanaan solat khauf ketika peperangan memuncak. Solat dibenarkan ditunaikan secara isyarat ketika terlalu takut dalam pertempuran sengit. Tidak ada cara khusus untuk kes ini. Setiap orang boleh solat mengikut kemampuan masing-masing, sama ada dengan cara berjalan kaki atau menunggang kenderaan, berjalan atau berdiri, sama ada menghadap kiblat atau menyimpang daripadanya. Dia rukuk dan sujud dengan isyarat. Isyaratnya untuk sujud itu lebih rendah dari isyarat untuk rukuk. Maksudnya kat sini, solat khauf ni, waktu peperangan memuncak, kita boleh solat dalam keadaan apa pun. Ketika menunggang kuda, sama ada kita hadap kiblat atau tak menghadap kiblat. Dan syaratnya kat sini kita kena letak, kalau sujud tu mesti lebih rendah daripada isyarat untuk rukuk tu sendiri. Perkara yang membatalkan solat khauf. Solat khauf terbatal dengan perkara yang membatalkan solat fardu dengan tambahan perkara berikut. Yang pertama, terhasil keamanan, iaitu memperoleh keamanan di kawasan tersebut. Yang kedua, pekikan ataupun laungan yang tidak diperlukan dan bercakap. Dan yang ketiga, perbuatan dan pergerakan yang tidak berkaitan dengan pertempuran. Seterusnya, hikmah solat khauf. Yang pertama, Islam menggalakkan agar menunaikan solat berjemaah. Yang kedua, mempermudahkan kepada umat Islam dalam melaksanakan kewajipan. Yang ketiga, menggalakkan agar pemeliharaan ikatan jemaah di kalangan umat Islam sehingga mereka sentiasa utuh dan kuat. Akhir sekali adalah kesimpulan. Kami dapat simpulkan daripada topik ini bahawasanya isu salat khauf atau rukhsah salat ini menunjukkan bahawa agama Islam itu agama yang syumul, merangkumi semua aspek. Dan seperti kita tahu, salat merupakan sesuatu yang wajib untuk kita lakukan bagi setiap mukallaf yang berakal. Justru, Islam telah menetapkan beberapa syarat atau cara-cara untuk menunaikan salat dalam keadaan yang boleh kita katakan tidak mampu untuk melakukan secara sempurna. Yang kedua, salat khauf ini mementingkan maqasid syar'iyah, iaitu menjaga nyawa. Yang ketiga, salat khauf ini menunjukkan bahawa Islam memudahkan umatnya untuk mengerjakan tuntutan syariat Islam yang satu ini, iaitu salat. Terima kasih. Sekian daripada kumpulan kami.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.